Tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Salam sejahtera. Akhirnya misteri dijawab. Azalina sah letak jawatan sebagai penasihat khas Perdana Menteri. Wah, betul-betul Azalina ini memang betul-betul dia betul tak boleh lagi lah tahan. Bolehlah kata macam begitu. Selepas dia hentam Perdana Menteri, sekarang betul-betul dia buktikan. Apa yang dia cakap itu dia buktikan dengan Azalina akhirnya letak jawatan sebagai penasihat khas Perdana Menteri. Ahli Parlimen Pengerang Azalina Osman Said telah meletakkan jawatannya sebagai penasihat khas Perdana Menteri mengenai undang-undang dan hak asasi manusia. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata, hasrat meletak jawatan itu dalam satu surat bertarikh 29 Ogos lalu. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah menerima peletakan jawatan beliau dengan notis sebulan, seperti yang dimaklumkan dalam surat berkenaan. Katanya notis sebulan diberikan bertujuan menyelesaikan kerja-kerja yang berkaitan dengan kaki tangan beliau. Namun dalam tempoh itu, Azalina tidak lagi bertugas di pejabat Perdana Menteri, kerana diberi cuti mulai 1 September sehingga tamat notis pada akhir September, kata kenyataan itu lagi. Ia juga menyebut Perdana Menteri mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas perkhidmatan yang telah diberikan sepanjang tempoh beliau berkhidmat. Semalam Azalina dalam satu hantaran Facebook menafikan laporan sebuah akhbar yang memetik sumber tanpa nama mendakwa dia telah meletak jawatan. Semalam itu 30 hari bulan. Ini bila punya laporan ini. 1 September. Jadi maksudnya penafian Azalina itu tak betul lah kalau macam begitu. Semalam maksudnya 31. Sebab hari ini 1 hari bulan. Tapi dia menafikan. Tapi surat yang diberi itu bertarikh 29 Ogos. Jadi maksudnya memang sudah letak jawatan lah tu. Aduh kantoi lah kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengesahkan bahawa setakat 31 Ogos 2022, saya masih berkhidmat sebagai penasihat undang-undang dan hak asasi manusia. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Merdeka ke-65, tulis Azalina dalam catatan ringkas. Dia kata setakat 31 Ogos, tapi surat itu, menurut laporan ini, pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata hasrat meletak jawatan itu dalam satu surat bertarikh 29 Ogos. Wah, ini bikin pening kepala. Azalina dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri pada 2 Oktober tahun lepas, kira-kira sebulan selepas meletak jawatan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Oh, sudah letak jawatan rupanya. Dia baru-baru ini menimbulkan kontroversi apabila pada Majlis Taklimat Khas Presiden UMNO di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur Sabtu lalu berkata bahawa sesiapa saja yang menjadi Perdana Menteri perlu melantik daripada orang dia untuk memudahkan urusan. Kata Azalina lagi, saya nak tanya satu soalan saja. Takkan nak tukar AG pun tak boleh, katanya. Walaupun Azalina yang juga adalah ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO tidak menyebut nama, namun para hadirin menjerit Ismail Sabri perlu tukar AG. Taklimat khas itu adalah solidariti kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi berhubung hukuman 12 tahun penjara dalam kes SRC International. Sebelum ini beberapa pemimpin UMNO menuduh Ismail Sabri sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam kes Najib. Kita jumpa lagi, bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Salam sejahtera. Akhirnya misteri dijawab. Azalina sah letak jawatan sebagai penasihat khas Perdana Menteri. Wah, betul-betul Azalina ini memang betul-betul dia betul tak boleh lagi lah tahan. Bolehlah kata macam begitu. Selepas dia hentam Perdana Menteri, sekarang betul-betul dia buktikan. Apa yang dia cakap itu dia buktikan dengan Azalina akhirnya letak jawatan sebagai penasihat khas Perdana Menteri.
Ahli Parlimen Pengerang Azalina Osman Said telah meletakkan jawatannya sebagai penasihat khas Perdana Menteri mengenai undang-undang dan hak asasi manusia. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata, hasrat meletak jawatan itu dalam satu surat bertarikh 29 Ogos lalu. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah menerima peletakan jawatan beliau dengan notis sebulan, seperti yang dimaklumkan dalam surat berkenaan. Katanya notis sebulan diberikan bertujuan menyelesaikan kerja-kerja yang berkaitan dengan kaki tangan beliau. Namun dalam tempoh itu, Azalina tidak lagi bertugas di pejabat Perdana Menteri kerana diberi cuti mulai 1 September sehingga tamat notis pada akhir September, kata kenyataan itu lagi. Ia juga menyebut Perdana Menteri mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas perkhidmatan yang telah diberikan sepanjang tempoh beliau berkhidmat. Semalam Azalina dalam satu hantaran Facebook menafikan laporan sebuah akhbar yang memetik sumber tanpa nama mendakwa dia telah meletak jawatan. Semalam itu 30 hari bulan. Ini bila punya laporan ini. 1 September. Jadi maksudnya penafian Azalina itu tak betul lah kalau macam begitu. Semalam maksudnya 31. Sebab hari ini 1 hari bulan. Tapi dia menafikan. Tapi surat yang diberi itu bertarikh 29 Ogos. Jadi maksudnya memang sudah letak jawatan lah tu. Aduh kantoi lah kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengesahkan bahawa setakat 31 Ogos 2022, saya masih berkhidmat sebagai penasihat undang-undang dan hak asasi manusia. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Merdeka ke-65, tulis Azalina dalam catatan ringkas. Dia kata setakat 31 Ogos, tapi surat itu, menurut laporan ini, pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata hasrat meletak jawatan itu dalam satu surat bertarikh 29 Ogos. Wah, ini bikin pening kepala. Azalina dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri pada 2 Oktober tahun lepas, kira-kira sebulan selepas meletak jawatan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Oh, sudah letak jawatan rupanya. Dia baru-baru ini menimbulkan kontroversi apabila pada Majlis Taklimat Khas, Presiden UMNO di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur Sabtu lalu berkata bahawa sesiapa saja yang menjadi Perdana Menteri perlu melantik daripada orang dia untuk memudahkan urusan. Kata Azalina lagi, saya nak tanya satu soalan saja. Takkan nak tukar AG pun tak boleh, katanya. Walaupun Azalina yang juga adalah ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO tidak menyebut nama, namun para hadirin menjerit Ismail Sabri perlu tukar AG. Taklimat khas itu adalah solidariti kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi berhubung hukuman 12 tahun penjara dalam kes SRC International. Sebelum ini beberapa pemimpin UMNO menuduh Ismail Sabri sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam kes Najib. Kita jumpa lagi, bye-bye.